Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Biro Tugasan Khas dan Teknikal. Pada hari ini kami akan berkongsi informasi bersama anda semua berkaitan pemakanan seimbang. Sebelum itu, ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Hakim bin Muhammad Zakaria, Farisha Irvina binti Razulan, Muhammad Izzat bin Mat Yunus, Fatina Afika binti Basri dan juga Siti Aziah binti Muhammad Samsudin. Untuk pengenalan, pemakanan yang seimbang merupakan tabiat untuk memilih makanan yang hendak dimakan dengan tujuan untuk memperbaiki atau untuk mengekalkan kesihatan diri. Makanan yang seimbang perlu mengandungi nutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan garam galian pada kadar yang betul. Pada kadar yang betul tu bermaksud mengikut kepada saiz badan seseorang itu. Kekurangan nutrien boleh menyebabkan berlakunya malnutrisi. Pemakanan luar kawalan boleh menyebabkan masalah dalaman seperti senang untuk mendapat penyakit yang berbahaya seperti diabetes dan lain-lain. Antara contoh-contoh nutrien yang boleh dinyatakan di sini ialah contohnya pertama ialah karbohidrat. Karbohidrat ini menyediakan sumber tenaga yang utama yang diserap segera ke dalam sistem tubuh manusia. Ia menyumbangkan kira-kira 50% daripada pengambilan tenaga yang diperlukan oleh tubuh manusia. Karbohidrat terdiri daripada gula, contohnya glukos, sirap, madu dan laktos. Kanji, seperti kanji, iaitu tepung, gandum, kentang dan sebagainya. Dan beberapa selulosa, gam dan pektin. Yang seterusnya ialah protein. Ia mengandungi beberapa zat seperti asid amino. Yang ketiga ialah lemak. Lemak menyediakan lebih 2 kali ganda nilai kalori yang diperolehi daripada karbohidrat dan menjadi sumber utama lemak tubuh. Lemak berperanan sebagai penebat dengan menghalang haba keluar daripada badan dan membantu memanaskan badan apabila seseorang itu terdedah kepada suhu persekitaran yang terlalu sejuk. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Fatina Afika binti Basri. Saya akan menerangkan tentang klasifikasi makanan. Okey, dapat kita lihat di sini terdapat dua piramid makanan. Yang di sebelah kiri ini ialah pada tahun 2010, manakala yang sebelah kanan ini ialah 2020. Okey, dapat kita lihat di sini perbezaan yang ketara yang dapat kita lihat ialah kedudukan karbohidrat dan juga sayur-sayuran dan buah-buahan pada tahun 2010 dan juga 2020. Kita dapat lihat pada tahun 2010 karbohidrat terletak pada stage yang terakhir dalam piramid makanan, manakala pada tahun 2020 ia telah diletakkan pada stage yang second last, iaitu stage ketiga daripada atas. So stage bawah ini telah digantikan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, jadi saya akan terangkan sedikit tentang piramid makanan Malaysia yang terbaru pada tahun 2020. Jadi seperti yang saya beritahu tadi, stage yang bawah sekali telah digantikan dengan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okey, jadi sayur-sayuran dan buah-buahan telah ditetapkan 2 hingga 3 sajian sehari. Okey. Kemudian diikuti dengan karbohidrat, contohnya seperti nasi, bijirin, produk makanan beras ataupun ubi-ubian. Dan diikuti juga dengan produk tenusu dan juga protein seperti ikan, ayam, susu, keju dan sebagainya. Dan last sekali yang paling sedikit semua orang tahu iaitu lemak. Contohnya minyak, gula dan juga garam. Kita tambah pula dengan jumlah pengambilan air iaitu 6 hingga 8 gelas air kosong sehari. Okay. Untuk panduan suku-suku separuh yang boleh kita ikut, yang pertama sekali ialah suku pinggan diisi nasi, roti, bijirin atau sumber karbohidrat, suku pinggan. Yang kedua ialah suku pinggan selebihnya sumber protein seperti ikan, ayam atau daging. Yang ketiga ialah separuh pinggan diisi sayur dan buah-buahan. Maksudnya separuh pinggan ni kita isi buah-buahan ataupun sayur-sayuran ataupun kedua-duanya. Seterusnya yang keempat ialah makan sederhana dan mengikut keperluan kalori harian. Okey, yang kelima, air kosong merupakan pilihan yang terbaik.
Nombor 6 ialah pilih untuk makan di rumah. Sebab kita tak tahu kalau kita makan kat luar tu berapa kandungan garam, gula dan sebagainya. Yang ketujuh pula ialah beli pelbagai buah dan sayuran segar. Dan yang ke-8 ialah hidangan lengkap mempunyai 400 kalori tinggi, vitamin, mineral dan serai. Okey, ini pula adalah jumlah keperluan kalori harian mengikut umur dan juga jantina. Maksudnya ini ialah jumlah kalori yang boleh kita ambil untuk mengekalkan badan kita sentiasa sihat. Okay, ini mengikut umur lah. Actually ada mengikut berat. Kalau ingin lebih lanjut, korang boleh Google. Okay. So, untuk umur lingkungan 10 hingga 12 tahun, bagi lelaki, keperluan kalorinya ialah 1780 kalori, manakala perempuan 1550 kalori. Bagi umur 13 hingga 15 tahun, bagi lelaki sebanyak 2650, manakala untuk perempuan 2180 kalori. Ini untuk remaja lah. Bagi untuk usia dewasa 19 hingga 29 tahun, bagi lelaki sebanyak 2440 kalori, manakala perempuan pula sebanyak 2050 kalori. Okay. Kemudian untuk karbohidrat ini adalah untuk seharian kita perlu ambil 30 gram karbohidrat. So 30 gram ni kita boleh dapat daripada nasi sebanyak 1 cawan, bubur nasi sebanyak 2 cawan, roti biji rim penuh sebanyak 2 keping dan sebagainya. Okay. Selalunya kita tak tahu kan macam berapa banyak sepatutnya kita kena ambil. Contoh macam biskut tawar ni, selalu kita main makan je kan berapa banyak kita nak makan. Tapi sepatutnya sehari 6 keping. Macam tu. Kalau lebih, itu yang menyebabkan dia menjadi lemak lebihan. Okay. Okay, so ini contoh gambar yang kita boleh ikut, iaitu kuantiti nasi yang kita kena ambil lah sepatutnya. Okay. 1 cawan nasi. Kemudian 2 sendok mi, 2 keping roti, 6 keping biskut kering. Okay. So, untuk buah-buahan pula, untuk sehari buah-buahan kita kena konsum 15 gram. Okay. Contohnya macam tembikai, betik nanas sebanyak 1 potong je untuk sehari. Okay. Kalau macam pisang 1 biji. Mangga 1 biji. Okay. Anggur 8 biji. Durian 3 ulas macam tu untuk sehari. Okay. Berat buah pula kena 100 hingga 120 gram. Okay. Okay, ni contoh gambar untuk betik 1 potong. Okay, pisang 1 biji. Anggur 8 biji. Okay. So, untuk protein. Protein pula kita kena ambil sehari 14 gram protein. Okay, contohnya ikan kembung 1 ekor. Ikan bilis 2/3 cawan. Kerang 1 cawan. Peha ayam 1 ketul. Okay, diikuti dengan telur 2 biji dan sebagainya. Alright. Okay, ni contoh untuk ikan kembung 1 ekor sehari. Okay. Daging 1 keping dan juga peha ayam 1 ketul. Okay. Untuk produk susu dan produk tenusu 14 gram protein. Okay, untuk ini susu rendah lemak, contoh macam susu Dutch Lady, susu rendah lemak tu kita boleh ambil 1 gelas je sehari. Okay. Seterusnya susu sejat 2/3 cawan, susu tepung 4 sudu makan, yogurt 1 cawan dan akhir sekali keju 1 keping sahaja. Kalau lebih tak sihat lah. Okay. Okay, ini adalah jadual waktu makan dan juga pengambilan kalori yang sepatutnya kita ambil lah sebagai lelaki dewasa dan juga wanita dewasa. Okey, untuk sarapan lelaki dewasa kena ambil 550 kalori dan juga wanita
450. Okay, untuk minum pagi pula 200 kalori, manakala wanita dewasa 100 kalori. Untuk makan tengah hari pula 550 untuk lelaki dewasa, manakala untuk wanita dewasa 450. Minum petang 200 kalori, manakala wanita dewasa 100 kalori. Dan makan malam lelaki dewasa 500, manakala wanita dewasa 400. So dapat kita lihat yang saya nak highlightkan kat sini ialah sarapan. Sarapan dengan makan tengah hari dia punya jumlah kalori dia sama kan. So that's mean sarapan ni sangat penting, tapi ramai yang tak ambil serius tentang sarapan. So untuk mengamalkan gaya hidup sihat, kita kena make sure that sarapan kita kena buat dan diikuti dengan minum pagi, makan tengah hari, minum petang dan makan malam. Okay, ni adalah contoh menu harian dan waktu makan yang boleh kita ikut. Okay, ni adalah contoh saja yang boleh saya share kat sini. Untuk menu 200 kalori, okay, sarapan kita boleh ambil 1 cawan nasi goreng Cina, 1 biji telur goreng, 1 biji limau, 1 gelas susu UHT. Okay, ni hanyalah contoh saja. Kalau nak ikut, boleh ikut. Kalau tak nak ikut, tak apa. Boleh tukar dengan makanan-makanan yang lebih sesuai lah. Okay. Okay, minum pagi pula 3 biji apam, 1 biji tahu sumbat, 1 gelas air kosong. Okay, korang boleh tukar ikut apa yang korang suka. Okay, ini just contoh saja. Okay, makan tengah hari boleh makan nasi, ayam, sayur, telur, tempe betik, 1 gelas air kosong. Yang pastinya sekarang ni dalam satu meal tu kena make sure yang ada 4 iaitu karbohidrat, sayur-sayuran dan buah-buahan, protein dan juga lemak. Kena cukup 4 tu, 5 tu. Okay. Dan juga tidak lupa air kosong, kena cukup. Okay. Seterusnya minum petang. Okay, 2 keping kari pak, 1 biji apel merah, 1 cawan teh TO. Okay. Pengambilan gula juga penting. Okay, 1 sudu teh gula sahaja. Okay. Waktu malam sama macam tengah hari tadi. Okay. Make sure ada 5 tu, iaitu karbohidrat, protein, lemak, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okay, dapat kita lihat di sini. Okay, waktu malam kita disarankan minum 1 gelas susu segar. Okay. Okay, seterusnya ialah body mass index. Okay, saya rasa semua orang tahu kot apa itu BMI, kan? So, okay, apa itu BMI? Unit ini akan mendedahkan kepada doktor muda mengenai indeks jisim tubuh, iaitu Body Mass Index, BMI. Dan tafsiran BMI mengikut umur. Okay, cara mengira status berat badan. Okay, ni semua orang tahu rasanya. Semua orang pernah kira kan? Okay, caranya ialah timbang berat, berapa berat kita, dibahagikan dengan tinggi. Tinggi tu ditukarkan kepada meter. Contoh 164 cm. Jadi meter 1.64 meter dikuasakan dengan 2. So kita akan dapat BMI kita. So siapa-siapa yang nak try kira, yang tak pernah kira, boleh try kira guna formula ni. Okay, seterusnya ini ialah carta klasifikasi BMI. Okay, dapat kita lihat di sini. Kalau kita punya BMI julat dia ialah bawah 18.5, dia akan dikategorikan underweight, kurang berat badan. Okay. Seterusnya 18.5 hingga 24.5, dia akan dikategorikan normal lah, berat ideal atau unggul. Ini yang paling kita nak lah. Okay. Seterusnya ialah 25.0 hingga 29.9. Dia akan dikategorikan overweight, lebih berat badan. Okay, dan diikuti dengan 30 ke atas. Julat BMI 30 ke atas, dia akan dikategorikan obesity atau kegemukan. So, siapa yang dah kira BMI tadi tu, dah boleh tahulah
julat BMI korang dekat belah mana. Okey. Okey, jika berat badan normal, okey, apa yang kita kena buat? Kekalkan berat badan supaya sentiasa berada dalam berat badan normal. Okey, teruskan pengambilan makanan seimbang dan lakukan aktiviti fizikal dengan secukupnya. Maksudnya, korang boleh buat workout untuk kekal fit lah. Okey. Okey, jika kurang berat badan pula, okey, korang kena berjumpa doktor bagi memastikan anda tidak mempunyai masalah kesihatan yang berkaitan dengan kekurangan berat badan ataupun zat besi. Kerana kalau kurang berat badan ni, kurang juga nutrisi dalam badan, so senang untuk pingsan dan sebagainya. Tak boleh buat kerja berat dan sebagainya. Okey, cara pengurusan berat badan yang selamat. Okey, ni kita boleh amalkan sama-sama. Yang pertama sekali ialah kena pasti masalah yang menyebabkan kenaikan berat badan seperti makan mengikut nafsu, makan lewat malam, tekanan perasaan atau berasa bosan. Okey, kena make sure kita kena pasti dulu apa masalah kita naik berat badan tu. Okey, yang kedua, tetapkan matlamat untuk mengurangkan pengambilan makanan yang tinggi kandungan lemak dan gula serta tingkatkan aktiviti fizikal. Okey, kita kena ada matlamat. Kita nak kurus, so kita kena ada azam. Okey, untuk turunkan pengambilan kandungan lemak yang tinggi tu. Okey, dan juga tingkatkan aktiviti fizikal. Yang ketiga, pantau jumlah dan jenis makanan dan minuman yang diambil. Keempat, pantau aktiviti fizikal yang dapat dilakukan dalam tempoh yang ditetapkan. Okey. Yang kelima, timbang berat badan sekali seminggu. Rekod perubahan berat badan anda supaya kita lebih semangat, bermotivasi untuk meneruskan perjuangan untuk kurus ataupun untuk menambah berat badan. Dan yang keenam, dapatkan sokongan daripada keluarga dan rakan supaya kita tak mudah mengalah. Okey. Dan yang terakhir ialah pastikan anda mengelak daripada makan sekiranya anda ingin melepaskan marah, geram atau tertekan. Sebaliknya, anda perlu bersenam kerana ia adalah kaedah mengawal stres yang baik. Okey, ni ramai yang buat bila stres je makan kan. So, apa yang kita kena buat, elakkan benda ni dan sebaliknya, kita kena banyakkan beriadah. Contoh, bolehlah ajak kawan pergi main badminton ke apa kan, futsal dan sebagainya. Untuk kesan bagi pemakanan yang tidak seimbang ialah pemakanan ini boleh menjejaskan kesihatan kita seharian dan kesejahteraan dan mengurangkan keupayaan kita untuk menjalani kehidupan yang menyeronokkan dan aktif. Dalam jangka masa yang pendek, makanan yang tidak seimbang ini boleh menyumbang kepada tekanan, keletihan dan keupayaan untuk kita bekerja seharian. Dan ini boleh menyumbangkan kepada risiko untuk mendapat penyakit-penyakit yang berbahaya seperti berat badan yang berlebihan ataupun obesiti, penyakit jantung dan strok, kanser, tekanan darah tinggi dan kolesterol yang tinggi. Jadi, kesimpulannya, makanan seimbang ialah pengambilan makanan yang cukup untuk keperluan tubuh badan. Manusia memerlukan makanan dengan vitamin untuk pembesaran dan menjaga kesihatan badan mereka. Media massa turut mempopularkan pemakanan yang seimbang menerusi pelbagai program dan penulisan artikel mengenai pemakanan yang sihat ini. Oleh itu, wujud pelbagai kebajikan daripada pemakanan yang seimbang ini. Antara kepentingan pemakanan seimbang ialah utama untuk sikap ini menjadikan pembesaran manusia itu lebih sempurna daripada aspek fizikal. Tubuh badan menerima semua keperluan zat yang diperlukan untuk membina tubuh badan yang kuat daripada keperluan fizikal manusia. Keupayaan fizikal yang ketara ini menjadikan seseorang itu boleh menjalankan tugasnya dengan begitu baik dan cekap. Jelaslah, pemakanan yang seimbang menjadikan fizikal manusia itu lebih baik berbanding manusia lain yang tidak mengamalkan pemakanan yang sihat. Jadi kesimpulannya, kita perlu mengambil makanan yang seimbang kerana semua kepentingannya sudah dinyatakan tadi. Bukan sahaja individu tetapi masyarakat dan seterusnya negara akan menerima kesan yang positif daripada pemakanan yang baik. Jika masyarakat masih ingkar dan tidak mahu berubah, sudah pasti jumlah pesakit-pesakit kronik di Malaysia ini akan meningkat dan bertambah pada suatu hari. Ketika itu, mungkin sudah terlambat bagi kita
untuk mengambil langkah untuk mencegahnya. Sekian, itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.